ada batch kita orang juga dalam minggu tu kena bangun subuh kot. Dia bangun awal, dia nampak pocong kat Ambayan. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, part 1, part 2 kita telah dengar daripada caller kita yang kejang ni. Siapa yang kejang kan? Jadi nama dia memang unik geng. Yang mana belum dengar lagi nama Krem ni, belum dengar part 1 part 2, boleh pergi dengar sekarang. Sebab cerita dia memang best, memang unik macam nama dia. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow kita punya social media, kita ada TikTok, kita ada Instagram, follow kami rapat-rapat dan boleh tekan hit pada kita punya setiap video, like dan komen. Okay, dan pada korang yang mungkin tertanya-tanya lagi bagaimana untuk berkongsi cerita di platform Santai Chill ni, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang yang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Okay, baik. Macam yang korang tahu, part 1, part 2 kita telah pendengarkan kepada korang tentang kisah Krem ni. So jadinya yang ketiga ni kita tak perlu kot kenalkan diri. Korang dah patut dah kenal lah part 1, part 2 dia. Tapi apa pun kita nak tanya khabar dulu. Assalamualaikum Krem, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Fi, hai Syuk. Hai Krem. Hai. Okay, baik. Sihat? Alhamdulillah sihat. Krem dengar macam demam-demam sikit Baru lepas sihat sikit. Alhamdulillah. Jadi dah boleh lah bersedia untuk share cerita yang terkini. Boleh untuk santai punya. Mesti jadi lah. Mantap. Alright, mantap. Okay, jadi sekarang ni musim cuti, orang nak dengar cerita seram yang best-best kan. Jadi untuk kali ni Krem, cerita apa yang nak kongsi dengan pendengar Santai Chill ni? Untuk kali ni saya akan bawa, InsyaAllah kalau sempat 3 cerita, saya akan cerita habis lah kan. Saya nak bawa pasal 3 kisah seram. Lepas tu saya berada di asrama. Ini mesti ramai ada pengalaman juga ni pasal asrama. Asrama lah sinonim, confirm kalau cerita asrama tak, dia mesti ada cerita seram punya. Okay, jadi baik, tak sabar kita nak dengarkan cerita seram dari Krem. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita yang pertama dari Krem. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ceritakan 3 pengalaman saya, InsyaAllah kalau sempat. So pertama saya duduk asrama ni, memang duduk di asrama ni memang daripada sekolah rendah, sekolah harian, asrama harian biasa. So saya duduk daripada tahun 5, tahun 6. Saya memang duduk di asrama. Okay. Sekolah harian biasa. Okay, ni first pengalaman saya. Saya memang terjebak ataupun nampak benda-benda misteri ni pun memang mulanya memang kat rumah tak pernah kacau. Kalau kacau pun mungkin bunyi-bunyi macam tu lah. So pengalaman pertama saya yang betul-betul nampak benda ni memang di asrama. Tak pernah nampak kat luar lagi. Okay, baik. Pengalaman first saya. So saya akan cerita satu cerita starting saya betul-betul kena kacau di asrama ni waktu tu dah darjah 6. Ini waktu tu darjah 6 ni waktu tu dah lepas UPSR waktu tu. Dah habis UPSR, lepas tu kami dah sini waktu tu tahun 6. Kena lepas maghrib lepas Isyak kena ada prep kan. Standard semua sama ada prep kan. So waktu tu kami dah lepas UPSR memang tak ada prep. So boleh pergi santai-santai pergi bilik tayangan, tengok movie, duduk bilik warden, main carrom bla 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 kan. So kena tahun 5, tahun 4
kena duduk beli prep sampai dah waktu 10.40. Kena ada makan supper tengah malam, betul naik rehat tidur. Ada kelebihan keuntungan sikit lah. Waktu tu kami dah lepas PSA, kena free lah, freedom kan. So waktu tu kena pula malam tu, saya ingat sangat. Waktu tu kami malam minggu, hari Jumaat, kena Jumaat malam Sabtu lah. So bila Jumaat malam Sabtu ni, freedom yang saya cakap lepas isyak terbuka kepada semua lah. Kena malam cuti lah kan. So lepas isyak macam tu, semua student yang dekat sama tu kena jadi free lah. Kena boleh tengok lepas main isyak tu boleh pergi ke bilik tayangan, boleh main pingpong segalanya lah buat aktiviti malam tu sebelum tidur. So waktu tu saya senior dan kawan-kawan saya dalam 5 orang lagi macam tu. Kami tak ada dah plan lah sebelum hari yang kejadian tu pun kami dah plan dah. Kami nak buat rumah hantu. Kami nak buat rumah hantu. So ni masuk tandas Dom 3 ni, bergabung tandas dia, bila masuk pintu bilik air Dom 3, bertemu kena tengah tu, kena bercantum sampai Dom 4. Faham tak? Faham. Saya cerita tu. Kena tandas tengah-tengah tu bergabung antara Dom 3 Dom 4. So boleh ada laluan panjang jugalah untuk sampai ke Dom 4 tu kan. Okay, betul. Kami dah plan, dah set up barang, kiwi apa semua untuk conteng muka kawan-kawan kan. Buat apa ni, rumah hantu. So kami set up lepas asal saya kan, kena waktu riadah kami set up bilik hantu tu, kena masuk dalam tandas Dom 3 tu, bertemu dengan Dom 4 tu, kami set up habis. Masuk di tandas tu kami susun, dah cadang dah siapa yang dia akan jadi hantu gula-gula kan. Dah cadang habis. Kena hantu malam tu yang kami akan guna hantu gula-gula saja. Satu saja. Selain daripada tu kami akan guna prop, guna mop terbang, kami gantung mop tu. Macam tu lah. So pada malam kejadian tu dah jadi lah, dah okey, jalan dengan lancar, semua dah okey. Kena waktu tu dah pukul sebelum selepas, saya tak apa ingat. Saya rasa sebelum makan supper tengah malam. Kena dah 2-3 budak-budak junior kami dah panggil masuk. Semua kata seram bang. Betul. Macam-macam apa ni, nampak benda lompat lah. Okay, benda lompat tu betul kawan saya kan, gula-gula tu. Yang kami bala kan dengan selimut putih. Lepas tu kena dekat, saya ingat ni adik kawan saya sendiri. Dia ni anak ustaz juga. Kena kami punya prop hantu gula-gula tu masuk di Dom 3. Ya, kawan kami yang dekat tandas utama tu akan lompat terus keluar. Kena takutkan apa ni, junior-junior lah kan. Satu je. Okay. So bila kawan adik saya ni masuk, dia tak nampak pun gula-gula yang dekat, yang saya kata dia masuk terus gula-gula tu akan keluar patutnya. Dia betul, perantaraan Dom 3 ke Dom 4, tengah-tengah tu ada macam store macam pipe bilik bomba. Store tu memang berkunci. Kami cuba nak letak kawan kami dalam tu, tapi store tu memang berkunci. Lepas tu dia kata sampai Dom 4 saya akan jaga checkpoint hujung lah, sampai kena budak dah habis lalu Dom 3 Dom 4 tu, budak masuk Dom 4 tu kena dah habis checkpoint lah, dah habis lah. Terus saya cakap okey, sonok lah. Dia kata sonok. Lepas tu kena ke adik kawan saya, korang buat ria lah puan, kenapa buruk gila muka kamu? Tu kan, kat mana? Han nampak kat mana? Kat store tengah tu lah. Terkejut aku, korang keluar pada apa ni, gula-gula tu keluar tu daripada store tu. Dah lah ria gila betul ke ni, kata. Okey. Pak kami buka lampu semua. Kami pergi ambil kawan kami dari belah air tu. Tengok tu tak ada apa. Dia masih tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi waktu tu kami yang dekat Dom 4 tu memang dah panik gila-gila. Buka lampu habis. Tutup koridor tu buka. Lepas tu dah buka, kami pergi kumpul geng-geng kita orang suruh turun lah. Untuk saat lagi nak turun siapa makan tengah malam. Kami bincang. Kami tarik balik yang budak tu. Sebelum budak tu turun, kata, nampak kat mana? Kami dah buka lampu semua. Dia tunjuk dalam store ni. Store ni kunci, kami tunjuk kat dia. Memang kunci. Dia waktu tu pun dah tak, dia macam nak nangis kan, sebab-sebab. Betul kat sini dia keluar tadi, macam tu kan. Kami pun waktu tu dah masing-masing dah pucat gila-gila waktu tu. Ambil reset waktu tu, dah kemas cuci bilik air semua tu lah. Kan, tak ada sakit, nak saya sakit, macam tu lah. Lepas tu dah kemas apa semua, kita orang buat macam ASC lah malam tu. Buat macam ASC untuk sendiri Form 5 Form 5 dah tahun 6 sendiri. Buat macam ASC dekat Dom 4. Kemas apa betul start pada minggu tu. Hujung minggu tak salah saya. Kami buat kat Dom 3 Dom 4 kan, tapi tandas Dom 2 kena kacau. Ada batch kita orang juga dalam minggu tu kena bangun subuh kot. Dia bangun awal, dia nampak pocong kat ambayan gitu. Waktu tu memang dah start kecoh, tapi kami stay duduk diam.
Sampai lah Tindak Syifat mari berubat asrama kami, pagar apa batik. Kami still tak beritahu ada punca tu daripada mana. Tak ada benda-benda siapa yang undang benda tu, kami tak beritahu. Saya ingat apa sudah. Itulah cerita pertama saya. Pasal sekolah ni rendah, sekolah rendah saya dulu. Dia sekolah ni sekolah rendah tapi ada asrama Ada. Memang ada kat sini. Kau pernah dengar habis? Ke first time? Rasa macam sekolah agama betul tak? Apa dia? Sekolah agama ke? Bukan sekolah harian biasa. Saya dah kata dia. Dia sekolah harian biasa. Ada. Sekolah kebangsaan. Kat Melaka. Tak pernah lagi dengar kan? Okey, baik. So apa plan korang buat rumah hantu ni memang tanpa di luar pengetahuan warden lah kan? Di luar pengetahuan dia lah itu. Jadi yang ustaz ni setelah dia ruqyah, dia tak ada cerita kat warden puncanya apa Dia tanya itulah. Kami senyap tak nak bagi tahu, takut kami kena ni lah. Sebab ustaz tu dah bagi hint tau. Kalau benda ni takkan datang selagi korang tak seru. Ada buat apa-apa ke? Saya ingat sekarang ustaz tu beritahu ada buat apa-apa ke. Benda ni takkan datang betul-betul kalau korang tak seru dia. Lebih kurang situ lah ayat dia. Faham. Kami pun still tutup mulut lah. Tak nak bagi takut kena buat asrama lah apa. Takut faham. Takkan individu Okey, baik. Dan budak yang nampak tu kan, ada tak lepas korang dah buka lampu tu, dia buat perbandingan kan, muka yang korang reka si bungkus tu dengan yang betul tu, ada tak dia buat perbandingan? Itu yang kami, dia cerita detail kami semua spot yang dekat dompet tu. Sebab kami bungkus sebab kawan kami tu guna kain selimut putih. Kalau Syuk ngapi tahu, kain selimut yang orang tu pakai lo, yang nipis kain putih tu. Faham. Pakai kain tu, okey. Betul kami kiwi. Saya kata tadi petang tu kami dapat preparation kiwi apa semua. Kami dah kami kiwi muka dia je. Kiwi muka dia hitam, betul tengah-tengah mata kami tempuk kapur kasut putih. Macam tu je. Tapi dia kata dengan menanah. Nampak macam cabai-cabai. Dia kata nampak macam darah-darah lah kat muka. Habis berlemur darah dekat kain-kain ringan muka dia kata. Kalau itu waktu kami dah start. Padahal kami tak ada conteng sos ke apa. Tak ada, memang kiwi hitam, kelopak mata ni putih. Tanya dengan kapur kasut. Macam tu je. Ni dia kata ria dekat tengah sebab itu kami semua spot tu buka lampu. Memang takut gila-gila tu. Okay, faham. Dia tengah fikir situasi budak yang nampak tu kan. Agak dia nampak hantu yang betul tu. Uish, real lu. Gila lah. Macam mana kau buat tu? Alah, dia orang gerak. Hantu tu pun aku rasa dia blur-blur. Apasal dia orang tak takut ni? Itulah kan. Aku pun macam tak terfikir pula. Budak lah selalu yang buat benda-benda alah dia, aku faham budak asrama. Tapi tak pernah pula terfikir budak asrama akan buat rumah hantu dalam tu. Itulah. Ini permainan baru untuk aku. Baru jarang. Selalunya buat takut-takut tu biasa. Bila kau tidur malam-malam nanti sini-sini bungkus, dia akan duduk sebelah kau, itu biasa. Ini tiba-tiba kau suruh junior semua masuk rumah hantu. Dan yelah, aku kata perasaan macam Dak Syu cakap tadi, wah mantap melau. Budak-budak tu kena bayar nak masuk? Tak ada, kami tak ada bayar. Cuma kami panggil daripada bawah, kami panggil seorang, naik tangga seorang-seorang. Kena masuk dalam 3 turun dompet. Kena kami daripada bawah, kami cerita nak naik rumah tu tak? Nak naik rumah tu, naik sekarang seorang-seorang. Daripada bawah, daripada blok bawah sekali. Dia naik tangga seorang-seorang sampai masuk dalam 3. Masuk tandas dalam 3. Jalan kelilingnya tandas tu, keluar dompet ujung. Macam tu. Okay, faham. Okay, baik. Alright, tu pengalaman yang pertama. Menarik kan, daripada main-main jadi tanpa sedar dia sebenarnya menyeru. Kan. Okey, baik. Yang tu cerita yang pertama. Kalau cerita yang kedua pula. Cerita yang kedua ni saya dah cerita pasal waktu ni dah sekolah menengah. Kat cerita kat sekolah menengah ni, nama saya yang terwujud yang krem ni, asrama ni lah yang betul-betul kalau cerita pengalaman asrama banyak, memang asrama sekolah menengah ni lah yang cerita pengalaman banyak saya lah. Memang banyak sangat. Okay. Akhirnya sampai saya boleh kata lah, saya tak boleh sebut lah sekolah ni, saya tak boleh sebut. Sampai kan waktu saya form 3, ada student baru masuk, saya kata diorang akan cerita pasal hantu tengah-tengah malam ke, kena hujung minggu ke tengah malam ke. Saya akan tanya kat diorang sini lah, atas sini lah, kalau korang masuk sini tak pernah nampak hantu, korang masuk sini, korang akan register lah, nama korang ni akan nampak benda tu. Kami biasa cakap macam tu kat dia. Semua betul benda. Tapi memang betul, asrama tu memang, saya bukan asrama saya lah, semua asrama pun lebih kurang. Cuma rezeki tak rezeki je kan. Mungkin ada sejarah asrama tu sendiri kan, kita tak tahu. Tapi macam asrama saya ni pun, memang majoriti waktu tu zaman tu, memang benda tu tengah
tengah beli luasa. Waktu tu pagar asrama sekolah kami. Masa saya ni pagar alam kait ni lah. Waktu zaman tu memang tengah roboh. Sampai tim Darul Shifaq Kuala Kangsar turun, 2 kereta dekat saya. Memang ramai. Waktu tu. Okay, so saya akan cerita satu pengalaman waktu ni kat asrama sekolah menengah waktu ni. Ringkas. Okay, waktu tu saya form 1 tau. Saya baru masuk betul. Saya cerita waktu episod pertama saya cerita. Yang shoot sendiri tegur. Kerja kami baru masuk betul ada baca Yasin. Shoot dia tegur tu episod pertama tu. Betul kita orang masuk memang ada baca Yasin sambut tetamu baru betul dengan pembukaan dom lah. Standard lah, kalau tempat lama-lama tak buka pun kita akan buat baca Yasin lah untuk halau benda-benda yang kita tak tahu yang ada kat dalam tu kan. Lepas tu ada baca Yasin malam tu, kaki saya krem and bla 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 dah jadi. Lepas tu malam tu warden baru kenalkan diri dia apa semua. So start pada tu lah saya rapat dengan warden saya. Dengan saya ni pun waktu tu pun saya dah tidak suka bergaul orang. Lepas tu saya rapat dengan form 5. Lepas tu saya jadi angkat warden tu. So dah dengar cerita lah belah perempuan, tapi belah lelaki tak ada dengar lagi tu. Kata kena nampak apa ni, benda terbang dekat koridor, kena ketuk tingkap. Banyak lah dengar waktu tu lah. Kayaknya waktu tu saya duduk asrama baru 2 minggu saya. Tapi dah dengar khabar daripada pihak Aspori lah, belah sana. Belah kami tak ada lagi. Okay, waktu tu dah sampai sebulan lebih ke 2 bulan dekat saya. Waktu tu saya dah duduk sana. Waktu tu kawan-kawan rapat saya semua main bola. So saya ni waktu tu saya pun tak main apa-apa, sukan je tu. Kebetulan saya rapat dengan berangkat dengan warden tu, ayah angkat kan. So dia ambil saya ni, tengok kawan-kawan saya tak rajin follow diorang, tapi saya tak pandai main bola tu. So dia ambil saya sebagai budak Milo lah, kutik kon apa semua kan. So hari tu tak selalu lah habis lewat daripada training, tapi hari tu habis lewat. Habis lewat hari tu. So dalam maghrib macam tu azan, saya tengah susun kon dengan bola apa semua bawah tangga sebelah bilik warden lah. Saya dengar waktu tu, saya tengah susun dekat bawah tangga. Saya tak pasal pun ada budak-budak Aspori masuk dalam bilik warden tu. Jadi saya dengar menangis esak-esak. Macam tu kan. Kata, cikgu, tolong cikgu, kami tak tahan cikgu. Tadi petang tadi lepas prep sebelum riadah tadi, kami dah nampak dua orang nampak kucing jalan tak ada kepala. Empat lokal kata tak ada kepala kucing tu cikgu. Lepas tu dia nampak bila tengah malam tu ramai orang akan nampak benda terbang kat koridor cikgu. Kami tak tahan tak cikgu waktu tu. Saya pun dengar waktu tu, saya terus buat minum air sebelah pintu bilik air tu. Pintu masuk tu ada kawe. Saya buat minum air. Dengar dia orang cerita dengar kucing empat badan dekat lokal tak ada kepala, nampak kat koridor tu ada orang terbang, benda terbang. Orang tak tahan cikgu. Okey tak apa. Tu saya dengar lah cikgu bagi nasihat kan, kata kuatkan diri, baca Yasin. Kalau boleh dekat mic setiap asrama ada mic kan untuk announcement. Sebelum tidur tu pasanglah Yasin dekat mic announcement tu. Itu dah bagi nasihat. Dah bagi nasihat. Lepas tu malam hujung minggu tu ada program apa ni? Pertandingan kutubah antara program asrama waktu tu. Program asrama ada program pertandingan kutubah antara dom lelaki saja. Itu dah ada dom 1, dom 2, dom 3, dom 4 lelaki. Sampai dom 4 tak silap saya. Sampai dom 4 saya tak ingat kawan tu nama apa lama sangat. Dah nampak dekat kan dia duduk atas pentas kan. Dia nampak lah belah-belah perempuan tu ada yang motor-motor panas-panas. Lepas tu yang sini belakang dia kata sebelum baca kutubah tu baca ayat kursi dulu. Baca dengar orang terik. Kenapa kursi terbang. Itu dah istirahat ramai tu. Istirahat ramai. Itu sampai show pergi sampai daripada petang tu lepas asal tak silap sampai ke tengah malam kursi terbang. Akhirnya maksudnya tengah istirahat tu dia campak kursi lah. Orang yang istirahat tu. Okay. Akhirnya daripada sampai asal tu sampai ke tengah malam orang istirahat. Kita orang lelaki ni semua baca Yasin tengah-tengah tu. Habis dia orang makan tu tunggu langgang.
Kami makan maghrib, makan malam. Semua student makan atas lantai. Kena meja dengan kursi tongkat terbalik tu. Semua student makan atas lantai. Saya ingat Lepas sampai tengah malam, warden pun tak tahu nak handle macam mana kan. Dah panggil ustaz-ustaz. Dah panggil ustaz-ustaz datang pun masih tak ada nak kawal lagi situasi tu. Kena kuat lah benda tu. Sampai dah tim Darul Shifa turun. Handle sampai tengah malam tu dah sampai pukul berapa lah? Pukul 10 ke 11 tak silap saya. Memang lama. Memang lama betul. Sampai ketua warden turun. Lepas tu ni lah kita orang boleh tahu yang mana berlaku, yang mana betul kena. Ada senior saya ni benda tu kacau sebab benda tu ada daripada, ada yang saka, ada yang betul daripada situ. Faham tak? Faham. Benda tu tak dikawal sebab ada pendatang dengan ada yang penetap. Kena ada dua orang yang bawa saka, lepas tu dengan ada benda yang memang stay situ. Kena ada orang tak selasi lah. Itu yang meleret sampai tengah malam tu. Kena Ustaz Rukiah pun tak lut kan. Kata aku nak jaga. Ya, kita orang pelik nak jaga. Rupanya ada yang memang ada isi lah kat situ. Kan. Lepas tu sampailah ketua warden turun. Lepas tu sini saya ingat lagi. Dia boleh cakap duduk mana. Dia kata duduk belakang tu. Dia tunjuk lah. Kita orang tengok ramai. Rupanya belakang tu ada ampayan lah. Dah tak daripada mana? Dia kata daripada Indonesia. Kata aku nak jaga dia ni. Kerana itu urusan family dia. Dia cerita. Lepas tu sampai ayat last kali saya dengar sini saya cakap nak nombor ekor boleh. Mam warna saya sepak lah. Buat sepak sini saya. Mak yang tadi duk ayuh nangis. Sakit. Punya ramai syuk dengan api dia tengok kat situasi tu tengah ramai perempuan. Dalam 20 orang kena masuk, isteri dia nangis sakit. 4 orang saja lebih kurang, 4 ke 5 orang saja yang betul-betul sambung menangis. Tadi semua senyap sebab spark. Spark terkejut dengan bunyi water spark tu lah. So kita orang boleh buat situ. Dengar water perempuan pun dah korang berlakon. Aku dapat detail daripada berpuluh-puluh orang tu sampai tinggal dalam dewan tu dalam 4-5 orang. 2 orang betul-betul saka, yang lagi 4-5 orang tu betul-betul ni lah. Betul-betul kena rasuk lah tu. So sampai Tina Rashifat datang, dia handle kes tu, Rukiah apa semua. Settle lah malam tu. So sampai ujung minggu tu, esok tu hari Ahad pula, kita ada program apa tak silap saya. Ni first lah saya kena. Kena saya iron baju lah. Iron baju tu kena Ahad tu pun ada program juga. Saya iron baju. Saya turun lewat tu sebab saya tertidur petang waktu tu. Sampai senior marah saya, kenapa hang lewat sangat turun. Kata orang ni semua dekat bawah. Saya phone lah tu. Kata tinggal senior dekat atas. Hang turun sekarang. Kata saya pun dengan iron baju betul lagi, saya pun turun bilik iron dulu. Waktu tu dah pukul 7 lah. Saya iron baju, tirai. Kena saya menghadap dinding, tengah baju, belah kiri saya ni ada tingkap tau. Dia naik first. Langsir tu kibah kena angin lalu. Kali kedua dia kibah. Saya tengok saya jeling lah ujung mata saya. Kali ketiga dia jeling, saya nampak betul putih lalu. Cantik. Lalu mungkin saya terus tutup cabut kepala pelak tak ada tutup. Saya cabut kepala pelak tu keluar tanah, tersempok terlanggar kawan saya. Kenapa? Puluh-puluh pucat-pucat kan? Tak ada apa lah. Tak ada apa, lepas tu kita turun. Kita turun. Lepas tu esok tu pun Tina Rashifat stay duduk berubat lagi kan dekat surau atas pula. Dia ambil, dia pilih pilih yang mana betul-betul dia orang detect betul ada benda kat dalam diri tu, dia rukiah kat surau atas esok tu. So tu ialah cerita kedua saya. Okay, baik. Dan so selepas kejadian kerasukan, ada tak tim Darul Shifa tu bagi tahu kenapa mereka semua ni dirasuk? Sebab apa diorang dirasuk Dan sebab dia takkan sebab kutubah tadi diorang trigger dengar sampai terkesan kot. Kan saya cerita waktu mula-mula tadi tu, yang asalnya ada 2 orang student tu, senior dengan junior, form 1 seorang, form 5 seorang. Orang ni ada sakit. Dua orang ada sakit kena dekat area asrama, belakang asrama dekat ampayan tu pun ada juga benda tak ke dia orang tak ada duduk sekali. Faham tak? Ni apa yang saya tahu daripada sini lah, dengar orang cerita.
kena tak boleh ada saka budak form 1 ni. Kawan saya juga kena saka budak form 5 ni. Itu dengan benda asal benda asal yang kat situ. Dia tak boleh duduk sekali. Okay, then yang kemudian tu kan, bila dah tahu puncanya tu, adakah diorang tu dipisahkan ke macam mana? Yang kawan saya tu berhenti sekolah, pindah balik sekolah. Okay, baik. Jadi lepas dia berpindah tu, kes dah reda lah. Ada, still ada, tapi tak se-hardcore itu lah. Kiranya apa-apa program shoot hari Jumaat, program macam Yasin kat asrama, kat sekolah mesti ada. Mesti ada sekira. Kita orang sampai tak lalu sampai baca Yasin pun tahu dah mesti setengah punya hari ni Yasin. Mesti setengah punya. Mesti dah tahu lah. Lepas tu sampai dia keluar pun mesti ada juga, tapi tak sekeras-keras macam hari tu lah. Kena buat program apa pun tak boleh nak jalan. Alright. Okay, baik. Tu cerita di asrama. Kita tadi mula sekolah rendah sudah, menengah sudah. Kalau cerita yang ketiga ni tentang apa? Cerita tentang ketiga ni tentang pasal saya khusus kat waktu saya kata saya belajar kat Singapura Petani tu. Okay. Keluar ni dah sekedar. So cerita last saya ni pasal kat bilik sewa kat dah. Rumah sewa saya ni. Okay. Rumah sewa dengan kawan saya. Okay. Kat Singapura Petani, kat area Tamaria, Singapura Petani. Okay. So malam tu kami cuti setengah tu 2 minggu. 2 minggu tapi saya duduk dekat rumah. Saya balik cuti seminggu je. Seminggu lagi saya duduk dekat rumah sewa saya. Rumah sewa saya waktu saya balik tu memang saya seorang. Sebab entah saya duduk balik kampung minggu pertama tu jadi macam tak syok pula. Tak ada kawan semua tak balik. So saya patah balik sebab waktu tu kita orang patah balik ke asrama. Dah lepas habis cuti tu terus selang 2 hari terus final exam. So saya ambil keputusan saya cuti seminggu kampung, saya rehat seminggu tu, lagi seminggu saya nak balik ke Singapura ni. Saya nak buat repeat pipe lah. Kena final exam kita akan buat repeat pipe wedding waktu tu. Saya nak catat study waktu tu. So saya pun balik awal, gerak balik dekat rumah sewa saya tu memang tak ada orang. Saya seorang saja. Kena rumah sebelah, rumah kawan sebelah ada orang, 3 orang ke 4 orang tak tahu saya. Tapi rumah saya yang saya duduk sewa tu memang tak ada orang. Semua tak balik. So ada lah juga kawan juga kat sebelah kan. Tapi kat rumah saya duduk tu memang tak ada orang. So malam pertama tu saya sampai patah balik seorang tu. Saya duduk dekat rumah, dekat bilik saya. Waktu tu saya ingat saya memang penggemar, saya boleh sebut kan nama dia. Dia famous tu paranormal. Dulu kat Bigo. Sekarang dia lari dekat TikTok. Dekat TikTok. Dia dah lari kat TikTok lah. Yang saya sebut ni pun mungkin ramai kenal kot. Lloyd Ahmad. Dia famous juga. Lepas tu saya tengok dia. Memang saya memang penggemar tegar mungkin. Tak miss video dia tiap-tiap malam saya tengok. Saya kata saya memang minat paranormal kan. Lepas tu saya tengok dia punya buat dekat Royal Belum, Hotel Royal Belum dekat saya waktu tu. Tengah rancak dia buat. Tak sedar dia dah pukul 1.30 pukul 2 lah. Saya pun waktu tu memang perokok kan. Tapi saya waktu tu memang dah slow sikit okok waktu tu. Perokok kan. Saya nak nak ambil ringan lah, saya ambil vape kan. Waktu tu dah slow okok. Saya cari pot saya, dispo saya kan. Kat mana punya dispo? Tadi letak rasa bawa isak tadi. Maghrib tadi kat sini. Tak apa, saya pun lari pergi bilik kawan saya. Sebab bilik kawan saya ni, saya tidur bilik kawan saya sebab dekat katil dia ada station. So boleh tengok benda yang sambil cas kan. Lepas tu saya patah balik bilik saya cari pot saya tak ada. Saya pergi balik bilik kawan saya tidur tadi tu. Duk layan sampai saya tak sedar hati betul-betul. Aku rasa ada pot tadi kat atas katil aku. Kat bilik aku. Saya kata aku kan. Saya pergi balik katil saya. Saya cek memang tak ada. Sampai pukul 3 pagi. Saya ulang-alik sampai tak puas hati. Nak isap okok tak ada je tu. Sebab memang nak seluruh okok. Dia isap dispo lah. Lepas tu nak segak lah berasak lah. Dia tu sampai tahap tu. Ni kalau aku masih terletik hati ni, kalau masuk dalam bilik sekali lagi, kalau betul ada, betul-betul nak main dengan aku lah. Saya kata macam tu. Dalam hati lah. Saya buat masuk balik bilik saya. Saya buka lampu, betul-betul atas katil kawan saya. Katil sebelah saya kan. Dekat atas pantai. Dia susun tegak sekali dengan tali. Dia susun cantik.
Lepas tu saya giling kepala dah. Tak apa lah, tak payah aku isap tak apa. Saya tutup lampu dia, saya lari balik bilik kawan saya. Saya tutup live tu, saya pun tutup nak buangkan nak hilangkan rasa takut tu kan. Saya tak tutup live. Saya duduk, saya pun lena. Lepas tu sampai esok saya mandi waktu tu. Saya dah balik kelas. Kompak itu balik awal. Saya mandi nak makan malam waktu tu. Kawan saya sebelah ni dia ada orang hantar makan. So saya nak makan rumah sebelah dengan orang. Saya kata lepas maghrib saya sepi lah kata tu kan. Kena nak dekat maghrib aku tuju. Saya duduk saya duduk mandi. Ketuk dah pintu bilik saya kena ketuk. Saya ingat kawan saya sebab saya cakap kawan saya yang rumah sebelah tu saya kena kacau semalam. Saya ingat kawan saya dia ketuk bilik lagi. Pintu bilik saya mandi tu. Tak. Sekejap lah boy. Sekejap. Saya kopi lah. Sekejap hampir dulu. Saya kata macam tu. Dia ketuk makin laju. Tak. Kejap aku tengah mandi ni kan. Kata. Lepas tu kali ketiga tu dia tak ketuk dah. Shoot api. Dia terkajang tu. Dah. Pintu tu. Allah. Sekejap. Mana ada orang? Saya keluar. Pergi pintu tamu rumah tu. Grey tau. Saya mangga luar. Memang betul mangga. Kunci tu kat saya. Lepas tu dah geling kepala sebilah-bilah pakai kain. Pergi rumah sebelah. Buka mangga tu menggigil kat. Ya kita kunci Buka. Sebelah. Saya cerita kat orang. Kata memang betul. Lepas tu sampailah kawan-kawan rumah saya balik. Saya cerita. Waktu tu kan saya kata tadi. Kena kita orang balik habis cerita SEM. Selang 2 hari. Kita orang final exam. Kita balik terus. Kena habis lagi lah. Habis belajar lah khusus. So kita ada orang balik, kumpul semua balik. Saya cerita siapa yang jadi malam tu kan. 2 hari tu teruk saya kena kacau. Sampai ada orang balik semua, betul-betul rumah saya penuh orang, baru saya duduk di rumah tu. Sampai semua orang dah balik malam tu, saya cerita semua. Kat satu rumah tu saya cerita ada dalam 6 orang. A to Z, betul seorang cerita. Kata memang betul. Baru-baru ni sebelum kita balik ni, dia kata dekat dapur nampak panjang tengah basuh pinggan. Tak apa lah. Aku kena lepas dekat dapur. Dia ada tandas kat dapur. Dia tengok panjang basuh kawan saya tu lah, basuh pinggan. Elok lepas sikit pada tandas tu katil panjang. Dia tengok katil, kat atas katil tu panjang tengah tidur. Itu dah heboh itu. Lepas tu macam-macam dengar suara perempuan menangis kat dapur. Tak tahu dekat area dapur dia main. Bilik saya ni sebelah dapur lah. Berhadapan dengan katil, berhadapan dengan bilik panjang. Bilik panjang kawan saya je tu. Memang kena kacau tu. Sampai satu tahap tu kita orang pun kena nak keluar dalam keadaan masuk keadaan baik, keluar pun dalam keadaan baik kan. So orang bagi tahu kat berada-berada yang handle rumah kita orang tu lah. So kita orang pun tak adalah lepas tangan kata kan, baca lah Yasi apa yang patut. Kita info dekat orang yang handle rumah tu, kata kalau boleh bersihkan juga kan. Kata kita orang tak tahu datang daripada mana benda ni. Punca tu pun kita orang tak dapat tahu daripada mana. Sebab hujung-hujung tu betul-betul dia bagi lah. Sebab lepas sebelum saya kena tu, rupanya kawan-kawan saya pun kena juga. Tapi dia orang tak nak buka mula. Sebab nak habis belajar tau itu kan. Kena saya cerita baru dia orang cerita. Macam tu lah. Okay. Baik, okay. Dan masa yang kata pintu macam kena terajang tu, memang tak ada apa-apa keluar daripada pintu tu. Kau nampak memang tak ada orang. Just kata memang tak ada orang. Pintu tu buka macam tu lah. Dia macam betul-betul orang terajang penipis. Betul-betul macam orang terajang. Tapi bilik saya mandi tu bukannya macam bilik air luar ni, bilik air dalam bilik tu. Faham tak? Bilik air dalam bilik tu kan. Kena dia terajang pintu saya tu, so tahu nampak bilik saya tu lah. Bilik yang saya mandi tu. Bilik tu kunci pintu. Itu saya pun ingat kawan saya juga kan. Saya buka pintu tu, keluar, tengok pintu utama. Pintu grey. Pintu grey tu mangga. Mana ada orang. Okay. So aku cerita yang ujung ni aku agak clear. Tak ada soalan kan. Jadi overall rumah tu, sekarang kau duduk kat rumah mana? Sekarang ni saya dekat Gerik lah. Gerik rumah saya itu rumah yang saya kena kacau tu. Dulu dah lama lah kan. Lama dah waktu rumah saya dekat area Tamaria, dekat Tani. Okay, baik. Alright, so dah antara tiga cerita ni, aku kalau favourite tadi cerita yang asrama tu lah.
Cerita asrama tu dia agak akoh sikit pada aku lah. Kan? Kalau kau bisa antara 3 pilihan tu, mana yang aku rasa menarik? Lah macam aku biasalah kan, aku cakap dunia asrama ni aku kata budak-budak dia ada je akal dia, aktiviti pada waktu malam diorang tu biasa. Tapi bila diceritakan, aku kata budak sekolah rendah terfikir nak buat rumah hantu, ini jarang-jarang berlaku. Selalunya sini-sini tingkatan 4, tingkatan 5 punya perangai ni. Ini dah darjah 6 kan, dah buat rumah hantu rendah tadi tu. Betul. Dan so bila dia buat rumah hantu tu, aku macam betul lah. Aku tak boleh bayangkan kan, kau tengah seronok main rumah hantu kan. Dan aku terbayang pula sebab kawan aku ada ajak juga pergi rumah hantu ni kan. Kau tengok lah, style dong kau, cantik jadi sekali betul. Koyak amat. So agak-agaknya kalau kita lah kan pergi rumah hantu yang mana mungkin ada dekat mana dekat KL tu yang tempat mandi-mandi, bukan Lost World, apa Sunway Sunway ke apa kan. Macam mana kalau sebenarnya yang muncul tu hantu betul tapi kita tak sedar? Macam usik lagi. Style dong. Style dong. Jadi hati-hati lah. Nama pun pergi rumah hantu kan. Standard lah kau jumpa hantu. Alright, okay. Pada aku cerita semuanya menarik. Okay, masing-masing ada keunikan masing-masing. Cuma aku mungkin sependapat dengan Hafiz kan. Cerita memang syok lah. Keren pula tu yang cerita, memang syok habis man. Okay, baik. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Krem kerana masih sudi berkongsi dengan Santai Chill. Tak lekang nak ceritanya mungkin masih banyak lagi lah. Tak tahu kalau ada lagi. Ada lagi ke? Macam ni lah. Saya pun tak rushing sebab baru lepas saya demam kan. Sebenarnya dekat sekolah menengah saya tu ada banyak sama saya kata tadi yang dengar cerita kedua sekolah menengah tadi. Baik. Sangat. Kalau insya-Allah kalau ada empat yang keempat, saya akan susul yang cantik lah untuk asrama sekolah menengah saya tu. Memang ada banyak, tapi cerita saya ni cerita sini saya. And ada bukti. Bukti. Masih simpan ke bukti tu? Ada, masih ada. Cantik. Alright. So kalau masih berminat dengan cerita Krem, jangan lupa komen dekat bawah supaya kita boleh minta dengan Krem untuk part yang seterusnya. Dan terima kasih juga kepada korang yang sudi mendengar dari awal sehingga habis dan support kami dari dulu hingga sekarang. Jadi mungkin ada sepatah dua kata untuk episod kali ni. Mungkin Krem nak berkongsi atau nak cakap pada penonton Santai Chill? tak apa nak ada pun. Okey, tak ada Tak ada. Okay, baik. Jadi kalau ada tu mungkin sama je lah kan, kita nasihatkan. Jadi mungkin kalau berhibur tu jangan terlalu suka sangat. Betul. Kan? Kena beringat-ingat juga. Jadi apa pun masa kita nak buat, kita mulakan dengan bismillah lah, supaya apa segala kita buat tu dilindungi. Okey, baik. Jadi itu sahaja daripada kami episod kali ni. Jadi kalau kamu masih lagi berminat dengan cerita Krem, jangan lupa komen dekat bawah. Alright. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.